Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang bertanya. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian ini sentiasa komited dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan persekutuan di Sabah bersama agensi pelaksana iaitu JKR Sabah bagi memastikan jalan-jalan persekutuan di Sabah selamat dan selesa. Pelaksanaan program penyelenggaraan tahunan adalah tertaluk kepada kelulusan peruntukan oleh Kementerian Keuangan Malaysia dan senarai keutamaan yang disusun oleh JKR Negeri Sabah. Kementerian ini sentiasa akan memastikan aset jalan raya persekutuan berada dalam tahap yang berkualiti untuk kegunaan bersama bagi menjamin keselamatan orang awam. Juga untuk makluman ahli yang berhormat, kos penyelenggaraan jalan yang telah diperuntukkan untuk jalan persekutuan pada tahun 2022 adalah 114.19 juta. Walau bagaimanapun, jumlah peruntukan ini tidak dapat menampung kos pembaikan kerosakan jalan persekutuan di seluruh negeri Sabah seperti yang telah disenaraikan di dalam senarai kerosakan jalan yang tertunggak ataupun dikatakan backlog. Namun, bagi tahun 2023, 157.8 juta ringgit telah diperuntukkan untuk negeri Sabah bagi kerja membaik pulih permukaan jalan dan perabot jalan di bawah skop kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement. Sebahagian jalan-jalan persekutuan di Sabah yang dahulu mengalami kerosakan kritikal telah dapat dibaik pulih pada tahun ini kerana telah mendapat peruntukan yang lebih banyak berbanding tahun 2022. Juga untuk makluman, sebagai langkah pencegahan, jalan persekutuan sepanjang 1,289.14 km yang disenggara oleh konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan Sabah iaitu lintasan Resources Sdn Bhd telah melaksanakan penyelenggaraan rutin secara bulanan dengan anggaran kos 4 juta ringgit sebulan oleh pihak konsesi yang dilantik untuk memastikan keadaan jalan tersebut selamat dan selesa. Kementerian ini turut berpandangan bahawa terdapat jalan raya yang perlu dibina semula, memandangkan jalan-jalan ini sudah dibina lebih daripada 20 tahun. Ini bermakna jangka hayat jalan tersebut juga telah melebihi tempoh sepatutnya dari segi reka bentuk. Dalam usaha ke arah keselesaan jalan raya di Sabah, Kementerian ini sudah ataupun sedang berusaha menaik taraf jalan-jalan utama di Sabah melalui projek Lebuh Raya Pen Borneo sepanjang 210.294 km yang sedang dalam pembinaan. Dan untuk makluman tambahan ahli yang berhormat, selain struktur jalan persekutuan yang sudah uzur, isu kurang kawalan terhadap pengangkutan melebihi had muatal juga antara faktor yang menyumbangkan kepada kerosakan jalan raya yang mempercepatkan lagi kemerosotan jangka hayat jalan. Dan kementerian ini juga sentiasa berusaha untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan persekutuan pada tahap yang terbaik bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya khususnya di jalan persekutuan negeri Sabah. Juga untuk makluman ahli yang berhormat, bagi penyelenggaraan lampu jalan sebanyak 3.7 juta ringgit daripada peruntukan khas di bawah kod P10 iaitu baik pulih lampu jalan dan pemasangan lampu jalan di jalan gelap telah dimanfaatkan untuk membaik pulih lampu jalan sedia ada yang rosak di jalan persekutuan seluruh negeri Sabah. Dan selain itu, sebanyak RM700,000 daripada kelulusan peruntukan fasa 2 di bawah kod B27 juga telah dimanfaatkan untuk membaik pulih lampu isyarat dan lampu jalan di jalan persekutuan Sabah. Dan agihan peruntukan di daerah-daerah di Sabah adalah ditentukan oleh JKR Sabah bergantung kepada senarai keutamaan yang disusun. Dan selain daripada penyelenggaraan lampu jalan, kementerian ini juga harus menanggung bil elektrik sekurangnya 1.1 juta ringgit, di mana kos ini merupakan komitmen keuangan yang perlu ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput bertatan, silakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang agak menyeluruh.
Soalan tambahan saya adalah anggaran kasar keperluan penyelenggaraan jalan persekutuan di Sabah pada tahun 2024 adalah dianggarkan berjumlah sebanyak 313 juta ringgit yang meliputi cadangan penyelenggaraan kerja berkala pavement dan juga bukan pavement yang meliputi lebih kurang 150 km panjang jalan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri menerangkan tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai kelulusan peruntukan yang dipohon pada tahun 2024 kelak? Sila Menteri. Baik, soalannya ringkas. Itu Tuan Dipertua, jawapannya pun ringkas. KKR, Kementerian Kerja Raya senantiasa berusaha memastikan jalan-jalan persekutuan di Sabah dalam keadaan selamat dan selesa. Seperti mana telah saya tekankan tadi. Walau bagaimanapun, yang ditanya ni nilai kelulusan peruntukan adalah bergantung kepada kelulusan belanjawan dan agihan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Sekian, Yang Berhormat. Terima kasih. Baik, saya jemput Alor Star. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua Yang Berhormat Menteri. Mengenai penyelenggaraan jalan raya, saya dapati ada banyak agensi yang terlibat dalam satu-satu penyelenggaraan jalan raya. JKR, PBT, ada di kawasan Taman Perumahan tu Pemaju dan kalau di Kedah tu MADA. Jadi dia apabila berlaku satu-satu aduan ataupun isu masalah, tindakan tu lambat nak diambil sebab masing-masing menuding jari satu sama lain. Jadi adakah kementerian bercadang untuk menjelaskan supaya ada satu agensi saja yang urus semua jalan ni? Dan yang kedua, Tan Sri Speaker, lampu jalan tadi, ada kes di mana lampu jalan tu tak boleh menyala lama sebab pemaju tak handover kepada pihak JKR ataupun tak handover kepada pihak PBT. Jalan tu orang dah guna dah 10 tahun, 15 tahun. Tapi masih tak handover dan masih bergelap. Tiang ada tapi lampu tak menyala. Apa pandangan kementerian tentang isu ini? Terima kasih. Terima kasih, Tuan Dipertua. Walaupun soalan asalnya Sabah, tapi saya jawab jugalah. Ni dari Alor Star, ya, di Kedah. Soalan yang pertama tadi, dia ada dua soalan tambahan ni. Iaitu, apa kaedah? Sudah semestinya kita ada. Pada 24 bulan Ogos lalu, Kementerian Kerja Raya Malaysia telah melancarkan satu kempen yang ini, saya pakai. Kempen My Jalan, jalan kita lah. Iaitu supaya kita ada satu kaedah di mana aduan boleh disalurkan. Ini untuk menambahkan saluran-saluran yang dah sedia ada. Ini tambahan, ya. Semasa saya mengetuai kementerian inilah, kita buat lagi satu untuk memudahkan aduan-aduan dibuat dan diajukan kepada kementerian. Dan yang ini kita buat sampai no wrong door policy. Mengapa? Kerana kita ada beberapa tahap jalan ni, jalan persekutuan, jalan negeri, jalan PBT, ya. Jadi memang kalau aduan ni dibuat, pengguna ni dia tak tahu mana lah, ya, asal ada rosak kan. Jadi kita buat, kita bangunkan apps ini, jadi aduan kita boleh terima, lepas tu kita tengok mana yang di bawah kementerian ataupun jalan persekutuan, kita ambil tindakan. Kita dah jaminkan juga kalau ada aduan, kita buat satu yang kita dah katakan, kita akan buat penampalan kalau pothole lubang jalan dalam masa 24 jam. Ini memang kita bergantung kepada syarikat konsesi juga untuk mereka berjalankan tugas mereka. Ini arahan daripada kementerian. Bagi jalan-jalan di bawah kerajaan negeri dan PBT yang lain, kita dah mohon mereka juga come on board bersama KKR supaya kita boleh menangani masalah ini. Tapi itu bergantung sangat kepada mereka juga di peringkat kerajaan negeri, di peringkat PBT. Tapi saya sudah merayu kepada mereka lah. Saya merayu, I appeal to them supaya bersama. Ini demi pengguna. Yang kedua, jawapan yang kedua tadi berkenaan dengan isu kerosakan lampu, jalan lampu. Jadi memang seperti mana semua sedia maklum, selama ini kerosakan itu banyak dan keuangan kita sangat terhad. Sebab itu baru-baru ini apabila di bentang bajet, saya banggalah kerana yang kita mohon untuk kegunaan repair ataupun bagi jalan lampu ataupun pemasangan jalan lampu jalan di tempat-tempat yang sepatutnya ada lampu yang gelap, telah kita dapat peruntukan bertambahlah daripada Kementerian Kewangan. Jadi Yang Berhormat, seperti mana dalam berbulan berapa sudah saya
bukan kepada ahli yang berhormat lah, tulis surat kepada kementerian. Telah kita juga siapa yang telah memohon, kita tak mengecewakan mereka. Jadi untuk tahun depan dengan keadaan, dengan peruntukan yang pertama ini, bolehlah kita bantu. Mungkin tak boleh sempurna semuanya, tapi sekurang-kurangnya ada juga. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Muslimin bin Yahya, Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Bertua, Sici Loro Telu Papat, soalan saya nombor 4. Silakan, Menteri. Tuan Yang Dipertua, lebih dahulu saya ingin menjelaskan bahawa berdasarkan laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2020, hanya 42% pelajar dan